Dalam fiqh pula, Imam Ahmad, keistimewaan mazhab Hambali ni, dia banyak mengikut fatwa-fatwa sahabat. Dan juga banyak, sebab Imam Ahmad, dia punya pengetahuan hadis dia sangat mendalam. Pengetahuan hadis dia melebihi imam-imam yang lain. Jadi disebabkan itu, kebanyakan fatwa Ahmad datang dengan dalil. Ijtihad Imam Ahmad tidak begitu banyak. Dia datang dengan dalil. Apa keistimewaan Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i, keistimewaannya adalah menggambarkan apa yang dikehendaki daripada syarak. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i menilai fatwa sahabat, Imam Syafi'i akan nilai fatwa ni mereka buat ni kerana mereka ikut Nabi ke, ataupun kerana itu penilaian mereka sendiri yang kita boleh berbeza. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Kalau hadis tu dhaif, Imam Syafi'i tolak. Bahkan hadis yang sahih sekalipun, Imam Syafi'i akan nilai hadis tu. Hadis ni Nabi buat, kenapa Nabi buat hadis ni? Adakah sebab Nabi nak suruh kamu ikut begitu? Ataupun sekadar nasihat sahaja? Imam Syafi'i dia ada kelebihan. Dia tahu angle nak melihat hukum syarak. Contohnya kan, kencing berdiri. Hadis kencing berdiri. Ada hadis Nabi larang. Ada hadis para sahabat meriwayatkan ketika mereka keluar bermusafir, Nabi jalan jauh daripada mereka, Nabi buang air dalam keadaan berdiri. Imam Syafi'i kaji, macam mana clash ni nak selesai kan? Itu yang Imam Syafi'i kata, adabnya duduk lebih baik. Jadi nasihat suruh duduk itu adalah nasihat di sudut adab, bukan hukum syarak yang wajib. Tapi kalau dalam keadaan tertentu berdiri lebih mudah, boleh berdiri, tak ada masalah. So Imam Syafi'i punya kemahiran adalah untuk melihat hadis-hadis ni apa yang Nabi SAW nak sampaikan. Banyaklah kes begitu, minum berdiri dan minum duduk, sama juga Imam Syafi'i bahas. Imam Malik pula, kelebihan Imam Malik, nanti kita akan baca lanjut bila kita bincang pasal Imam Malik. Kelebihan dia mengikut apa sahaja yang dilakukan orang Madinah. Apa yang orang Madinah tak buat, kalau ada hadis, Imam Malik akan tafsirkan hadis tu, ataupun dia akan terima hadis tu, ada perbahasan yang panjang. Tapi kalau tak ada hadis, orang Madinah pun tak buat, Imam Malik kata bid'ah terus. Yang ni trend Imam Malik. Sebab itu banyak benda yang nampak macam okey je, Imam Malik kata ini bid'ah. Kumpul ramai-ramai lepas asar mengaji. Ikut pandangan Imam Syafi'i, selagi tak ada mudarat, selagi tidak mematikan mana-mana sunnah, selagi tak menyusahkan siapa-siapa, buat dah. Imam Malik punya pandangan pula, orang Madinah tak pernah buat macam tu, itu bid'ah. Baca Al-Quran ramai-ramai, suara ramai-ramai, baca serentak. Orang Syam kata, baca je lah, yang penting baca Al-Quran, macam mana cara baca terpulang masing-masing. Orang tanya kepada fatwa kepada Imam Malik. Imam Malik kata, kami kat Madinah tak baca macam tu. Kami baca seorang baca, yang lain dengar. Yang hampa buat tu, bid'ah. Kami tak buat macam tu, yang tu jadi bid'ah. Khatib bagi salam atas mimbar. Imam Malik kata, khatib bagi salam sekali je. Masuk dalam masjid, Assalamualaikum. Cukup. Lepas tu naik atas mimbar, dia baca khutbah. Habis khutbah, dia turun. Tak payah bagi salam sekali lagi atas mimbar. Pasal apa nak ulang dua kali? Ulang dua kali, bid'ah juga. Jadi kalau Imam Malik duduk sini, dia dengar Haji Rahman bagi salam 3 kali, bid'ah juga. Imam Malik punya kaedah macam tu. Apa orang Madinah tak buat, tak ada dalam hadis, bid'ah. Imam Syafi'i akan kaji. Nabi benarkan untuk zikir. Nabi baca zikir tertentu. Kalau nak baca zikir lain, boleh ke tak boleh? Imam Syafi'i kaji. Kalau begitu, tak ada masalah. Boleh baca zikir lain. Yang Nabi buat tu, contoh. Zikir lain nak baca, termasuk dalam ruang lingkup membacakan zikir. Boleh. Baca Al-Quran nak bagi hadiah kepada orang mati. Boleh ke tak boleh? Imam Syafi'i kata, ada ibadat yang boleh. Puasa boleh ganti. Solat tak boleh. Baca Quran dekat dengan solat, masuk dalam kategori solat. Tak sampai. Buat kenduri kepada orang mati. Imam Syafi'i kata, ini kalau buat akan menghidupkan kesedihan yang telah pun mati. Kesedihan tu dah hilang, hidupkan balik. Imam Syafi'i kata, ini tak boleh, bid'ah. So tuan-tuan boleh tengok, Imam Syafi'i bila dia ulas satu hukum sunnah ataupun bid'ah, dia lihat di sebalik hukum tu ada kesan ke tak ada kesan. Itu dasar Al-Imam Syafi'i. Tapi dasar Imam Malik, aku tak pernah tengok orang Madinah buat macam ni. Hadis pun tak ada, bid'ah. Senang cerita. Tapi dua-dua sunnah. Dua-dua ni berdiri di atas sunnah. Imam Ahmad pula, Imam Ahmad menilai di sudut fatwa-fatwa sahabat. Jadi bid'ah di sisi Imam Ahmad agak longgar. Sebab selagi mana ada fatwa para sahabat melakukan yang demikian, Imam Ahmad tidak bermudah-mudah membid'ahkan amalan.
Sebahagian amalan kontroversi. Pergi sapu mimbar Nabi SAW. Sapu mimbar di Madinah. Imam Malik kata bid'ah. Imam Ahmad kata ini dilakukan, ada riwayat para sahabat melakukan, dia kata ini boleh buat, tak ada masalah. Ini perbezaan cara fikir. Imam Ahmad melihat fatwa-fatwa sahabat dan sebagainya dalam bab fiqh, maka dalil yang digunakan dalam mazhab Hambali dalam fiqh ini sangat luas. Sebab dia mengambil fatwa sahabat, dijadikan asas untuk keluarkan hukum. Dan kalau tak ada fatwa sahabat, Imam Ahmad pakai istishab. Istishab ni stay dengan hukum asal selagi tak ada perubahan. Ini kaedah penting juga. Kalau benda tak ada hukum kan, benda-benda baru banyak duk mai. Jadi fatwa kaedah Imam Ahmad adalah istishab, kekalkan hukum asal. Hukum asal macam mana? Makanan baru kalau orang reka, daging baru, tiba-tiba daging baru, binatang kita tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa daripada zaman bila, baru jumpa tiba-tiba. Maka kaedah Imam Ahmad, kekalkan hukum asal. Dia termasuk makanan halal kepada kamu, kecuali yang telah diharamkan. Kalau tak termasuk dalam kategori yang diharamkan, dia bukan binatang buas yang pakai kuku dia untuk tangkap, tak ada masalah, dia jadi halal. Ini namanya istishab, kekalkan hukum asal. Jadi kaedah mazhab Hambali, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, fatwa sahabat. Kalau tak ada fatwa sahabat, mereka menggunakan istishab, kekalkan pada hukum asal.